Rasuah merupakan salah satu gejala sosial yang semakin membimbangkan dan sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kuasa demi kepentingan pribadi. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), rasuah ialah perbuatan menerima atau memberi suapan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan boleh terdiri daripada wang, hadiah, bonus, jawatan, perkhidmatan, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan, rasuah berlaku apabila seseorang individu memberi imbuhan kepada tenaga pengajar atau pihak tertentu untuk memperolehi kelebihan akademik seperti markah tinggi atau perubahan keputusan peperiksaan. Gejala ini boleh berlaku di sekolah maupun institusi tinggi dan semakin menjejaskan integriti sistem pendidikan negara. Antara punca utama berlakunya rasuah dalam pendidikan ialah kelemahan sahsia diri dan kekurangan pegangan amal dalam kalangan individu. Sikap ingin cepat kaya serta kehilangan nilai jujur dan amanah menyebabkan seseorang sanggup menerima atau memberi rasuah demi kepentingan sendiri. Selain itu, penyalahgunaan kuasa dalam institusi pendidikan juga menjadi faktor berlakunya gejala ini. Kesan rasuah dalam pendidikan sangat serius kerana boleh merosakkan sistem pendidikan, menjejaskan keadilan dalam akademik dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Malah, berbagai laporan media menunjukkan wujudnya kes pensyarah atau pihak tertentu yang menerima rasuah untuk mengubah keputusan peperiksaan pelajar. Contoh-contoh rasuah dalam bidang pendidikan. Rasuah boleh berlaku melalui pemberian suapan kepada guru ataupun pensyarah untuk mendapatkan markah tinggi atau lulus dalam peperiksaan. Sebagai contoh, terdapat kes seorang pensyarah yang telah menerima suapan untuk mengubah keputusan pelajarnya daripada gagal kepada lulus. Perbuatan ini bukan sahaja tidak adil kepada pelajar lain, tetapi juga telah mencemarkan integriti sistem pendidikan di Malaysia. Jika perkara ini berterusan, ianya boleh melahirkan graduan yang tidak berkualiti dan tidak kompeten dalam bidang mereka. Contoh seterusnya, rasuah juga berlaku dalam proses kemasukan ke institusi pendidikan seperti ke sekolah berasrama penuh, college dan university. Sesetengah pihak akan menggunakan wang, pengaruh atau orang dalam untuk memastikan kemasukan pelajarnya walaupun tidak memenuhi syarat kelayakan. Menurut Berita Harian 2022, terdapat aduan berkaitan campur tangan pihak tertentu ke dalam proses pemilihan pelajar ke sekolah berasrama penuh seperti Maktab Rendah Sains Mara, yaitu MRSM, termasuk penggunaan kabel atau pengaruh dalaman untuk mempengaruhi keputusan kemasukan pelajar. Keadaan ini menjelaskan prinsip meritokrasi dan juga menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Terdapat juga penyelewengan dana dan peruntukan pendidikan dalam kes rasuah. Sebagai contoh, menurut Ila Hafiz Aziz 2026, pada bulan April lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah menahan seorang bekas pensyarah Pusat Pendidikan IPTA yang bergelar Datuk kerana disyaki telah menyalahgunakan kedudukannya. Beliau telah didakwa menyalahgunakan wang sebanyak RM1 juta bagi tujuan peribadinya. Akibatnya, kemudahan seperti makmal, perpustakaan dan bilik darjah tidak dapat disediakan dengan sempurna. Contoh yang terakhir ialah rasuah dalam pemerolehan projek pendidikan. Sebagai contoh, menurut laporan MStar 2018, terdapat pasangan yang didakwa menyalahgunakan kuasa mereka dalam urusan pembelian bekalan makmal dengan meluluskan pembelian daripada syarikat milik ahli keluarganya sendiri. Kes ini jelas menunjukkan wujudnya konflik kepentingan dan ketidaktulusan dalam pengurusan pemerolehan oleh institusi pendidikan. Situasi ini bukan sahaja mencerminkan salah guna kuasa, malah turut membuka ruang kepada amalan tidak berintegriti dalam pengurusan fasiliti pendidikan, seperti makmal. Kesannya, kos projek akan lebih meningkat dan kualiti kemudahan yang disediakan akan menurun. Kepimpinan yang lemah. Kepimpinan yang lemah merupakan salah satu punca berlakunya rasuah dalam pendidikan kerana kemahiran memimpin penting bagi memastikan budaya organisasi
dan tahap integriti dikekalkan. Terdapat segelintir pendidik yang membocorkan soalan peperiksaan kerana mereka menerima suapan yang berbentuk wang ringgit. Justru, individu yang tidak mampu memimpin dengan baik akan menyebabkan mereka memberi arahan yang bercanggah dengan undang-undang dan prosedur yang ditetapkan, sekaligus menjejaskan integriti. Selain itu, diri individu itu sendiri. Jati diri adalah identiti diri yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang, termasuk nilai-nilai yang menjadi pegangannya. Individu yang tidak mempunyai jati diri yang kukuh akan mudah terpengaruh dengan budaya rasuah. Selain itu, kelemahan pribadi seperti kurang didikan agama juga merupakan punca yang menyebabkan pelajar dan warga pendidik terlibat dalam budaya rasuah. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka mengabaikan nilai murni dan tuntutan agama demi memenuhi kemahuan diri sendiri serta kurang menghayati konsep pahala dan dosa sehingga terjerumus dalam budaya rasuah. Tekanan kewangan. Terdapat sesetengah pendidik yang mempunyai kelemahan literasi kewangan yang mengakibatkan mereka mudah terjebak dalam masalah hutang sehingga berdepan risiko muflis, sekaligus menyebabkan mereka ingin menerima rasuah untuk memperoleh wang dengan mudah. Pelajar turut terlibat dalam budaya rasuah. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar, khususnya yang melanjutkan pelajaran di universiti, menghadapi masalah kewangan sehingga menjadikan mereka berani untuk menerima atau memberi rasuah. Akhir sekali, wujud peluang. Kelemahan dalam sistem dan prosedur seperti kurang pemantauan dan penyeliaan oleh pihak atasan terhadap pentadbir sekolah mengakibatkan wujudnya peluang untuk seorang guru maupun pelajar untuk terlibat dalam gejala rasuah dan penyelewengan. Sifat tamak juga menyebabkan wujudnya peluang untuk warga pendidik dan pelajar untuk terlibat dalam gejala rasuah yang bertujuan untuk memperoleh kekayaan dan harta benda dengan mudah. Hal ini dikatakan demikian kerana ketamakan akan menyebabkan individu menginginkan lebih walaupun mereka tidak berkemampuan untuk menjalani kehidupan yang serba mewah. Rasuah dalam pendidikan menjejaskan kualiti dan reputasi institusi kerana ia mencerminkan kelemahan integriti serta takdir urus sebuah institusi. Apabila institusi pendidikan dikaitkan dengan rasuah, masyarakat akan meragui ketulusan sistem penilaian, pengurusan, dan pentadbiran pendidikan. Oleh itu, pendidikan anti rasuah dan amalan integriti amat penting bagi memastikan kepercayaan masyarakat serta standar pendidikan negara terus terpelihara. Rasuah dalam pendidikan seperti penipuan akademik dan pemberian kelayakan dalam melahirkan graduan yang tidak kompeten kerana mereka memperoleh kejayaan tanpa usaha dan kemahiran sebenar. Keadaan ini memberi kesan negatif kepada masyarakat dan negara, terutamanya apabila graduan dalam bidang kritikal gagal menjalankan tugas dengan baik. Oleh itu, semua pihak perlu menolak amalan rasuah dan memupuk nilai integriti bagi memastikan graduan yang dilahirkan berkualiti, berkemahiran, dan beretika. Rasuah dalam pendidikan juga boleh menghapus nilai integriti dan moral seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam kalangan pendidik serta pelajar. Amalan penipuan seperti sogokan dan penyalahgunaan kuasa menyebabkan budaya tidak jujur dianggap perkara biasa dalam institusi pendidikan. Jika berterusan, keadaan ini akan melahirkan generasi yang tidak beretika serta menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Akhir sekali, rasuah dalam pendidikan mewujudkan ketidakadilan sosial apabila peluang pendidikan diberikan berdasarkan uang, kuasa, atau hubungan, bukanlah merit. Keadaan ini menyebabkan golongan berkemampuan memperoleh kelebihan, manakala pelajar yang layak tetapi kurang berkemampuan terus dicicil. Akibatnya, jurang sosial semakin melebar dan fungsi pendidikan sebagai alat mobiliti sosial turut terjejas. Langkah mencegah rasuah dalam pendidikan. Langkah pertama ialah memperkasa pendidikan integriti di peringkat awal.
Pendidikan integriti perlu diterapkan sejak sekolah rendah hingga ke IPT supaya pelajar memahami nilai kejujuran dan amanah. Selain itu, subjek seperti pendidikan moral dan pendidikan sivik dapat membantu membentuk sikap anti rasuah. Begitu juga dengan aktiviti seperti ceramah dan program penting untuk melahirkan generasi yang berani menolak rasuah. Langkah kedua ialah menguatkuasakan undang-undang dengan tegas. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 perlu dilaksanakan secara adil dan berkesan. Hukuman seperti denda dan penjara dapat memberi pengajaran kepada pesalah serta mengurangkan penyalahgunaan kuasa dalam sektor pendidikan. Dengan itu, secara tidak langsung, tindakan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan negara. Langkah yang ketiga ialah ketulusan dalam pengurusan. Pengurusan yang tulus dapat mengurangkan peluang berlakunya rasuah. Contohnya, proses kemasukan pelajar, pemberian beasiswa dan kenaikan pangkat perlu dilakukan secara terbuka dan adil. Selain itu, penggunaan sistem digital juga membantu memastikan data mudah diaudit dan dipantau. Dengan adanya ketulusan, organisasi akan menjadi lebih efisien dan dipercayai masyarakat. Langkah yang terakhir ialah melakukan audit dan pemantauan secara berkala. Audit penting untuk mengesan penyelewengan dalam pengurusan pendidikan seperti dana beasiswa, penilaian peperiksaan dan pelantikan jawatan. Pemantauan ini memastikan setiap pihak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Oleh itu, langkah ini dapat mengekalkan sistem pendidikan yang adil dan berintegriti. Peranan individu yang pertama ialah memupuk integriti dan kejujuran dalam diri. Nilai ini penting supaya seseorang tidak mudah terlibat dengan rasuah dalam pendidikan. Sebagai contoh, pelajar yang menjawab peperiksaan tanpa meniru menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, pelajar yang menyiapkan tugasan sendiri tanpa membeli jawaban juga menghargai proses pembelajaran yang sebenar. Jelaslah bahwa integriti dan kejujuran dapat membantu melahirkan pelajar yang beretika dan bebas daripada amalan rasuah. Seterusnya, individu perlu berani menolak dan melaporkan rasuah. Sikap ini penting supaya amalan rasuah tidak terus berlaku dalam pendidikan. Contohnya, pelajar yang melaporkan pensyarah yang meminta imbuhan untuk markah telah menunjukkan keberanian yang tinggi. Selain itu, guru yang menolak hadiah daripada ibu bapa juga membantu memastikan sistem pendidikan lebih adil. Oleh itu, keberanian menolak dan melaporkan rasuah dapat membantu membanteras penyalahgunaan kuasa dalam pendidikan. Selain itu, masyarakat perlu membudayakan penolakan rasuah dalam komuniti. Apabila masyarakat bersama-sama menolak rasuah, individu akan lebih takut dan malu untuk melakukannya. Sebagai contoh, ibu bapa perlu mengajar anak-anak bahwa kejayaan perlu dicapai melalui usaha sendiri dan bukan jalan pintas. Masyarakat juga perlu mengecam perbuatan seperti membeli keputusan peperiksaan. Kesannya, budaya anti rasuah dapat mewujudkan sistem pendidikan yang lebih sehat dan adil. Akhir sekali, masyarakat juga berperanan sebagai pemantau dan penyokong anti rasuah. Penglibatan masyarakat penting untuk memastikan sistem pendidikan sentiasa telus. Contohnya, ibu bapa melalui PIBG boleh membuat aduan jika berlaku ketidakadilan di sekolah. Selain itu, masyarakat juga boleh menyokong kampanye anti rasuah dan memberi kerjasama kepada pihak berkuasa. Kesimpulannya, sokongan masyarakat dapat membantu mewujudkan sistem pendidikan yang bebas rasuah dan lebih berintegriti. Secara keseluruhannya, rasuah merupakan gejala sosial yang membawa kesan negatif dalam sektor pendidikan. Amalan ini bukan sahaja boleh menjejaskan kualiti pendidikan, tetapi ianya juga boleh melahirkan para graduan yang tidak kompeten dan tidak berintegriti yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan. Selain itu, amalan rasuah juga boleh mewujudkan ketidakadilan sosial kerana ianya hanya menguntungkan sesetengah pihak. Oleh itu, langkah yang efektif perlu diambil untuk membendung amalan rasuah ini daripada terus berleluasa. Semua pihak, termasuklah individu, masyarakat, institusi pendidikan, perlulah bekerjasama serta meningkatkan kesedaran tentang buruknya gejala rasuah ini.
Dengan usaha bersama, kualiti pendidikan dapat dijaga, serta keadilan sosial dapat dijamin demi masa depan yang lebih baik.